Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan buat video tentang unit 3 iaitu kutipan. Okey, awak semua sudah belajar. Jadi video ni sekadar untuk ulang kaji awak sahaja. Baik, apa itu kutipan? Dan kenapa kita kena buat kutipan? Okey, tujuan menulis kutipan menurut APA edisi ke-6 2001 ialah menyatakan pandangan atau idea seseorang penulis, mengemukakan teori atau kajian yang mempunyai hubungan langsung dengan penulisan yang dihasilkan. Ketiga, memperkuat pandangan penulis. Baik, langsung kepada jenis kutipan. Baik, terdapat dua kaedah menulis maklumat iaitu kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Apa maksud kutipan langsung? Kutipan langsung ini ialah terdapat dua jenis pula iaitu kurang 40 patah perkataan dan juga lebih 40 patah perkataan. Kalau kurang 40 patah perkataan, perlu ingat mesti berada dalam teks dan juga perlu meletakkan tanda petik. Kalau lebih 40 patah perkataan, perlu berada dalam penggal khusus, kemudian perlu santak 0.5 inci ataupun 1.27 cm daripada jida kiri. Okey, tiga perkara yang perlu ada dalam kutipan tak langsung. Okey, pertama nama pengarang, kedua tahun penerbitan dan yang ketiga muka surat. Baik, kita pergi kepada contoh yang telah saya buat daripada satu artikel. Kutipan langsung kurang 40 patah perkataan. Baik, macam mana awak nak tahu kurang 40 patah perkataan? Ini faktanya. Awak highlight semua fakta ni. Kemudian awak tengok dekat bawah. 22. Jadi ini kurang 40 patah perkataan. Boleh berada dalam teks. Ini ayat awak sendiri. Menurut Wong dan Kamisah Osman 2018, okey, ini ayat awak sendiri. Kemudian awak ambil sahaja daripada teks jurnal, salin sebiji-sebiji tanpa ubah satu pun. Kemudian letak tanda petik, letak bilangan muka surat. Siap. Okey, ini kalau mengutamakan penulis sebab tu ada nama penulis di depan. Kalau nak tulis dengan kaedah mengutamakan fakta, okey, fakta yang sama sahaja ni. Jadi, awak letak fakta terlebih dahulu, okey, tanda petik, pembelajaran abad ke-1 menekankan konsep pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar belajar secara kolaboratif dengan guru dan belajar melalui perbincangan dan menyelesaikan masalah. Okey, fakta di depan, penulis di belakang. Baik, ini caranya. Ini mengutamakan penulis, ini mengutamakan fakta. Dua-dua ialah fakta yang sama, boleh pilih sama ada awak nak tulis cara begini ataupun nak tulis cara begini. Untuk kutipan langsung, kurang 40 patah perkataan. Baik, seterusnya kutipan langsung lebih 40 patah perkataan. Apa yang perlu ada tadi? Perlu berada dalam perenggan khusus, santak 0.5 inci daripada jida kiri. Okey, ini perenggan khusus. Ini semua ialah ayat awak sendiri. Okey, kita masih berada dalam kutipan langsung, iaitu kutipan yang perlu kita ambil sebiji-sebiji tanpa ubah sedikit pun. Okey, jadi ini ayat awak sendiri, ini awak ambil sebiji-sebiji tanpa ubah sedikit pun. Betul ke lebih 40 patah perkataan? Okey, highlightkan, tengok di bawah ni. 40 patah perkataan. Jadi betul lah. Okey, betul. Lebih 40 patah perkataan. Baik, ini ayat awak sendiri. Pendidikan abad ke-21 semakin mendapat tempat di hati para pendidik. Hal ini demikian kerana para pendidik dapat mengaplikasikan kemahiran abad ke-21 terhadap pelajar mereka. Wong dan Kamisah Osman 2018 telah menjelaskan mengenai kepentingan kemahiran abad ke-21, iaitu notah dua bertindih, kemudian letak dalam perenggan khusus. Ini faktanya, kutipan yang awak telah ambil tadi, muka surat berapa. Santak 0.5. Ini saya dah santakkan. Kalau macam mana cara awak nak santak, kita pergi. Awak highlightkan semua. Awak pergi dekat layout. Biasanya dia akan home kan? Awak pergi dekat layout. Kemudian indent. Awak cari perkataan indent. Jeda kiri. Ini kiri. Ini dalam cm. Dalam slide 0.5 inci. 0.5 inci bersamaan 1.27 cm. Jadi awak tulis 1.27 cm. Enter. Jadi begini.
Okey, ada dua cara. Itu satu cara lah awak nak tulis dekat sini. Nak guna layout ni. Ataupun awak nak tab sahaja sekali. Contoh awak tekan tab sekali, tekan tab, dia sama. Okey? Dia sama. 0.5 inci daripada jeda kiri. Tapi yang ini tak perlu disantakkan. Okey. Alright. Okey. Jadi inilah dianya. Okey, mengutamakan penulis. Sebab tu nama penulis ada terlebih dahulu di depan. Kemudian barulah kutipannya. Okey, ini ayat awak sendiri. Okey, ini ialah kutipan yang awak ambil lebih 40 patah perkataan. Baik, cara yang kedua untuk tulis kutipan langsung lebih 40 patah perkataan ialah mengutamakan fakta. Apa dia? Okey, tulis fakta dahulu, nama penulis tulis di belakang. Ini juga ayat awak sendiri. Okey, pendidikan abad 21 semakin mendapat tempat di hati para pendidik. Hal ini menginginkan kerana para pendidik dapat mengaplikasikan kemahiran abad 21 terhadap pelajar mereka. Kemudian awak tulis fakta, siapa yang cakap. Okey, jadi mengutamakan penulis ni ataupun mengutamakan fakta ni, awak bebas nak pilih mana-mana satu semasa awak buat portfolio 2 nanti. Yang penting kena ada kutipan langsung lebih 40 patah perkataan. 1. Okey. Kemudian, kutipan tidak langsung iaitu parafrasa. Baik, kita tengok apa maksud kutipan tidak langsung. Okey. Kutipan tidak langsung ni, okey, pengungkapan kembali pendapat, ringkasan, gagasan pokok atau kesimpulan daripada sesebuah penulisan dengan gaya bahasa dan ayat sendiri. Okey, awak tidak menyalin secara sepenuhnya idea penulis yang dirujuk, tetapi perlu olah idea asal tersebut dengan menggunakan ayat sendiri mengikut pemahaman penulis. Ada dua cara, parafrasa dan meringkas, merumus maklumat. Apa bezanya? Bezanya ialah parafrasa, okey, panjang teks yang telah diparafrasa hampir sama dengan teks asal yang dirujuk. Kalau meringkas dan merumus, panjang teks yang telah diringkaskan dan dirumuskan lebih kurang 1/4 hingga 1/3 daripada keseluruhan teks yang dirujuk. Kemudian, menulis semula ide utama dengan ayat sendiri. Yang ini awak ringkas dan rumus sesebuah teks dengan mengambil ide yang penting sahaja. Huraian, sampingan dan contoh tidak perlu dimasukkan. Ini bezanya. Dua-dua guna ayat sendiri tapi yang ini lebih ringkas, yang ini teks yang panjang awak rumuskan. Kita tengok contoh yang telah saya sediakan. Kutipan tidak langsung parafrasa. Okey, ini yang saya ambil daripada teks jurnal. Okey, amalan pengajaran guru dengan kaedah tradisional tidak menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif dan secara langsung akan mengubah perspektif pelajar terhadap mata pelajaran sains. Baik, teks frasa untuk langkah untuk awak melakukan parafrasa ialah pertama, dapatkan petikan asal daripada sumber sahih, baca keseluruhan, faham topik ataupun petikan, kena pasti senaraikan isi, kemudian olah guna ayat sendiri. Jadi, daripada teks yang awak telah ambil ni, daripada jurnal, awak perlu faham dahulu apa yang dia cakap. Okey, dia cakap amalan pengajaran guru yang menggunakan kaedah tradisional tidak menggalakkan pelajar. Maksudnya akan mengurangkan semangat pelajar. Okey, akan menjatuhkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Itu idea utama dia. Okey. Yang kedua dikata akan mengubah perspektif pelajar terhadap mata pelajaran sains. Maksudnya jika guru masih menggunakan kaedah tradisional, apa kaedah tradisional? Awak fahamkan sendiri, kaedah tradisional ialah kaedah chalk and talk. Kaedah yang menggunakan papan putih dan juga bercakap semata-mata. Jadi, pelajar akan jadi tidak tertarik terhadap mata pelajaran sains. Okey, dia tak cakap tidak tertarik, tapi dia cakap mengubah persepsi pelajar. Tapi awak faham sendiri, iaitu kalau guna kaedah tradisional, pelajar tidak akan tertarik. Jadi, guna ayat awak sendiri. Kutipan tidak langsung, tidak perlu ada petikan. Tanda petik di depan. Sebab awak bukan ambil sebiji-sebiji, tapi awak ambil idea sahaja, ayat awak sendiri. Jadi, awak guna ayat sendiri. Pelajar akan mempunyai tanggapan yang buruk terhadap mata pelajaran sains. Betul lah, ini persepsi pelajar.
Okey, sekiranya guru masih mengekalkan kaedah pengajaran tradisional. Ini ada dikata kalau guru guna kaedah tradisional. Perkara ini juga akan mengekang pelajar. Okey, mengekang pelajar. Ayat di sini tidak menggalakkan pelajar untuk berfikir. Saya guna di sini mengekang pelajar untuk berfikir. Okey, ide yang sama tapi perkataan yang digunakan berbeza. Berfikir secara kreatif dan kritis. Dekat sini dia tulis kritis dan kreatif. Saya ubah saja dalam mempelajari sesuatu subjek. Yang ni saya tambah sendiri. Tapi ideanya sama, iaitu pelajar akan tidak tertarik dengan mata pelajaran sains dan juga pelajar tidak boleh berfikir secara kritis dan kreatif kalau guru guna kaedah tradisional. Okey, ide yang masih sama tapi menggunakan ayat yang berbeza. Jadi letak ide siapa ni? Wong dan Kamisa Osman di bulan 18 muka surat 124. Okey, jelas? Okey, jelas. Kemudian yang ini. Yang ini kita tahu panjang satu perenggan. Okey. Panjang teks yang telah diringkas dan dirumuskan hanya lebih kurang 1/4 hingga 1/3 daripada keseluruhan teks yang dirujuk. Okey, ini panjangnya. Okey, saya dah ambil dari jurnal ni 1 perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan. Okey, jadikan 1 perenggan saja. Baik, awak baca terlebih dahulu semua ni. Saya telah highlightkanlah mana isi penting. Isi penting ni dia kata bahawa okey, adanya cabaran revolusi industri 4.0. Jadi negara kita ni perlulah melakukan usaha untuk mendepani cabaran RI 4.0 ni. Antaranya ialah dengan mengadakan dasar 60-40, okey, dan dasar sains teknologi serta wawasan 2020. Okey, kalau awak rasa tak penting, awak boleh keluarkan wawasan 2020 ni sebab sekarang pun dah tahun 2020. Okey, jadi dia kata dengan dasar ni apa yang perlu dilakukan? Strateginya ialah, okey, saya dah ambil isi penting di sini, strateginya ialah dengan melaksanakan pelbagai pendekatan pelajar yang baharu untuk menarik minat pelajar mempelajari sains. Sebab sini dia kata 60% ialah pelajar sains. Jadi nak capai 60% pelajar sains ni, minat pelajar terhadap sains ni perlulah dipupuk terlebih dahulu. Perlulah ditingkatkan minat pelajar tersebut. Okey, melalui cara apa? Okey, untuk mencapai hasrat ini katanya, transformasi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran dari pendidikan tradisional kepada pendidikan pembelajaran abad ke-21 perlu dilakukan. Okey, dengan cara menaik taraf makmal sains sekolah, meningkatkan keupayaan guru. Alright, kemudian macam mana caranya ialah pelajar belajar secara kolaboratif dengan guru dan pelajar melalui perbincangan dan menyelesaikan masalah. Jadi guru pula perlulah memainkan peranan penting dalam merancang aktiviti pembelajaran dan bahan bantu belajar yang inovatif. Okey, supaya pemikiran pelajar dapat dicorak dengan lebih berkesan. Jadi, awak dah highlightkan mana yang penting. Okey, contoh huraian semua buang. Okey, jadikan dia 1 perenggan. Okey. Malaysia kini sedang mempersiapkan rakyatnya bagi mendepani revolusi industri 4.0. Sehubungan dengan itu, bagi mencapai hasrat ini, pelbagai usaha perlu dilakukan antaranya dengan mengadakan dasar 60-40, iaitu 60% pelajar sains, 40% pelajar sastra. Malaysia kini sedang mempersiapkan rakyatnya bagi mendepani revolusi 4.0. Dekat dalam perenggan jurnal ni tiada pun Malaysia nak mempersiapkan rakyat. Tapi daripada pemahaman awak itulah. Sebab itulah pelajar ni dipersiapkan. Sebab nak berdepan dengan revolusi 4.0. Okey, jadi awak guna ayat awak sendiri. Kemudian sehubungan dengan itu, okey, gunakan penada wacana. Bagi mencapai hasrat ini, pelbagai usaha perlu dilakukan. Antaranya dengan mengadakan dasar 60-40. Okey, jelaskan sedikit, iaitu 60% pelajar sains, 40% pelajar sastra serta dasar sains teknologi dan inovasi negara. Okey, wawasan 2020 tadi saya tak ambil. Baik, kemudian saya beritahu bagi memenuhi hasrat ini juga, okey, minat pelajar dalam bidang sains perlu dipupuk terlebih dahulu. Okey, sebab kita nak ada, dia tak cakap perlu dipupuk terlebih dahulu, tapi awak faham bahawa bila nak adakan dasar 60% pelajar sains, maknanya perlu ada pelajar. Perlu ada pelajar maksudnya kenalah tarik minat pelajar tersebut
untuk belajar bidang sains. Jadi, minat pelajar perlu dipupuk terlebih dahulu. Antara aspek penting bagi menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek sains di sekolah ialah peranan yang perlu dimainkan oleh guru itu sendiri. Dengan cara, kaedah pengajaran secara tradisional dilihat tidak dapat menarik minat pelajar. Justru, satu kaedah pengajaran yang menarik diperlukan. Okey, apa dia? Bolehlah menggunakan kaedah pengajaran abad ke-21 dengan mempelbagaikan aktiviti-aktiviti dalam bilik darjah. Okey, guru juga perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik serta berkesan bagi menarik minat pelajar. Okey, so kalau pelajar dah minat, maksudnya mereka nak belajar sains. Kalau mereka nak belajar sains, maksudnya dasar 60-40 ni dapat dicapai, iaitu 60% pelajar sains. Dan kalau dasar 60% pelajar sains ni dapat dicapai, maksudnya kita dah menyediakan tenaga kerja untuk mendepani revolusi industri 4.0. Okey, benda ni dia tak cakap direct dalam ni, tapi awak perlu baca, awak perlu faham, kemudian hasilkan satu perenggan. Idenya daripada siapa? Daripada Wong dan Kamisa Osman 2018, muka surat 124. Okey, ide daripada mereka tapi awak guna ayat awak sendiri. Jadi tak perlu ada tanda petik. Jadi sekian daripada saya. Untuk rujukan, awak boleh rujuk slide yang telah saya berikan. Kalau kutipan, inilah video untuk memandu awak bagaimana nak menulis dalam portfolio 2 dan juga esei individu nanti. Sekian, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih.